Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Uh, Diharapkan semua murid berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Okey, bagaimana pelajaran semalam? Ada soalan-soalan yang perlu ditanya? Ada soalan yang nak kamu tanya? Okey, bagus, tidak ada. Okey, ada murid yang bertanya pada saya tentang gambar ini ya, pertanian tingkatan 5 bersama Cikgu Zahuri. Okey. Ada yang bertanya, cikgu minum kopi kat mana ni? Okey, untuk pengetahuan kamu semua, saya minum kopi di satu tempat nama dia Chomrong, Nepal. Ini dalam perjalanan untuk pergi ke gunung. Di bahagian belakang ni namanya ialah Annapurna Base Camp ataupun ABC. Okey, untuk sampai ke ABC ni perjalanannya adalah lebih kurang 4 hari. Setiap hari saya berjalan antara 15 ke 17 km dari jam 8 hingga jam 5 petang. Dalam keadaan yang sangat sejuk. Waktu itu musim sejuk, suhu sekitar 5 ataupun 4 darjah Celsius. Okey. Okey, itu merenung jauh. Agak-agak boleh sampai ke? Tapi yalah, semangat kena kuatlah untuk sampai ke satu tempat yang jauh. Itulah jalanan hidup kita. Untuk mendapat satu benda yang mencapai kejayaan itu, kita kena bersusah payah dulu ya. Tidak ada sesuatu perkara yang dapat dengan mudahnya. Kena bersusah payah. Disebabkan setiap kesusahan itu insya-Allah ada kesenangannya, kemudahannya. Alright. Okey, sudah berjaya sampai ke puncak. Bukan puncak pun, sebenarnya di kaki gunung saja. Itu namanya Base Camp, ABC. Okey, gunung ni sangat cantik. Warna seperti emas. Apabila dipancarkan cahaya sinar matahari memancar ke arah salji di atas gunung tu, dia bertukar seperti emas. Ini perjalanan nak balik lah. Okey, nak balik. Okey, kita sambung semula pelajaran kita semalam, iaitu berkenaan dengan mekanisasi. Diharapkan buku teks kamu sudah sediakan. Kita tengok buku teks kita. Okey, tengok buku teks. Okey, ini buku teks kamu. Muka surat 78 tengok muka surat 78. Okey, semalam kita sudah pun membincangkan berkenaan dengan apa? Mekanisasi ni. Apa dia punya faedah mekanisasi? Apakah takrifan mekanisasi? Kemudian faktor-faktor yang kita kena buat sebelum kita memilih satu-satu mekanisasi itu. Kemudian penggunaan mekanisasi dalam aktiviti pertanian seperti membersihkan kawasan menggunakan gergaji jentera. Saya sudah tunjuk kepada kamu video. Saya sudah tunjuk kepada kamu video bagaimana seorang itu memotong pokok dengan menggunakan gergaji berantai ya. Okey, semalam kita berhenti di sini. Sekarang ni kita sambung muka surat 78, iaitu pembajakan. Alright. Okey, pembajakan ya. Apa dia pembajakan? Pembajakan terbahagi kepada dua jenis, iaitu pembajakan primer dan juga pembajakan sekunder. Alright. Pembajakan dua jenis, sekunder ataupun primer. Semalam saya dah bagi tahu kepada kamu macam mana caranya untuk mengingati bajak primer, iaitu rehat pak, rehat ring piring, hat pahat, pak sepak. Okey, itu dah bajak primer, rehat pak. Okey, pembajakan primer membajak tanah di peringkat awal di mana lapisan tanah yang keras dilonggarkan, dipotong dan dibalikkan. Itu dia punya
uh, jenis bajak dan apa kegunaan bajak itu. Alright. Yang kedua, dia alatan dia. Inilah 3 jenis alat ini. Okey, bajak piring, bajak sepak, bajak pahat. Okey, 3. Ya. Alright. Okey, yang kedua bajak iaitu bajak primer. Bajak primer bajak sekunder. Ni dia. Bajak sekunder ialah membajak peringkat akhir di mana ketulan tanah yang sudah dibajak pada peringkat primer itu dihancurkan sehingga sesuai untuk penanaman. Jadi alat yang digunakan selain daripada bajak primer, semuanya adalah bajak sekunder, iaitu bajak putar, bajak sikat, bajak pembatas, bajak sisir. Okey, itu adalah jenis pembajakan. Okey, terdapat 4 kaedah pembajakan. Ada 4 kaedah pembajakan. Yang pertamanya ialah pembajakan sehala. Yang keduanya ialah pembajakan casting. Yang ketiganya, okey, ini satu. Okey, yang keduanya ialah pembajakan casting. Ini dia. Ini nombor apa? Nombor 2. Dan yang ketiganya ialah pembajakan terkumpul. Ini adalah nombor 3. Dan yang keempatnya ialah pembajakan cara pusingan. Okey, ini yang keempat. Okey. Sorry lah, tulisan cikgu tak apa nak lawa. Dulu-dulu cadang nak jadi doktor. Tapi terjadi cikgu. Jadi sekarang ni sebenarnya ialah cikgu ialah doktor yang terperangkap dalam diri seorang cikgu. Tulisan je lah. Tulisan doktor saja yang terperangkap dalam diri cikgu. Okey. Kita sambung boleh. Okey. Kita tengok pembajakan sehala. Pembajakan sehala ni ya. Pembajakan satu hala bermula dari luar hujung sempadan tanah bergerak ke arah sempadan hujung tanah yang berlawanan. Okey, itu dia. Okey, ini gambar dia. Pembajakan bermula daripada satu hujung, bermula sini dan bermula pada satu sempadan tanah, berakhir pada satu sempadan tanah. Dia masuk jalan depan, kemudian dia corner. Dia buat zigzag gini sampai hujung. Ini namanya sehala sahaja. Semuanya arah sehala. Alright. Tanah dibajak selari memanjang dari hujung ke hujung tanah, menghasilkan pembajakan yang rata dengan meninggalkan satu alur di sebelah hujung tanah yang berlawanan. Okey, ini mula dan sini adalah tanah yang berlawanan, ada satu alur di sini. Sistem ini biasa digunakan pada tanah yang luas dengan menggunakan implement reversal block ataupun harrow. Okey. Ni rajah 2.2 ni lah. Rajah 2.3 ni. Okey, yang kedua. Yang kedua, pembajakan kaedah casting. Pembajakan kaedah casting bermula dari hujung tanah dan membalikkan tanah ke kanan. Okey.
Pembajakan kaedah casting bermula dari hujung tanah. Ni gambar dia. Bermula dari hujung tanah dan membalikkan tanah ke kanan. Pembajakan bergerak mengikut arah lawan pusingan jam dan berakhir dengan membentuk parit di tengah ladang. Okey. Ini kaedah yang kedua. Okey, kaedah yang ketiga, bajak kaedah pembajakan terkumpul. Pembajakan terkumpul dimulakan dari bahagian tengah dan berakhir di bahagian tepi menghasilkan balikan tanah yang bertentangan arah serta dapat meratakan semula parit yang terbentuk di tengah ladang. Okey, kita tengok gambar dia. Ini adalah cara yang ketiga, iaitu kaedah pembajakan terkumpul. Bermula daripada tengah, kemudian dia akan membawa ke luar. Okey, ini terkumpul. Berbanding dengan casting tadi, dia bermula di luar dan berakhir di tengah sehingga membentuk satu parit di tengah-tengahnya. Tetapi kaedah terkumpul, dia bermula di tengah dan berakhir di hujung, di mana tengah-tengah yang parit-parit yang di tengah itu akan diratakan semula. Okey, yang keempatnya ialah pembajakan cara pusingan. Okey, pembajakan cara pusingan dimulakan dari tepi atau tengah ladang mengikut arah lawan pusingan jam dan dilakukan secara berterusan, menghasilkan balikan tanah yang bertentangan dengan parit terbentuk di tengahnya. Okey. Pembajakan secara mengundur kemudian dilakukan di bahagian tengah ladang. Okey, ini dia kaedah dia. Bermula daripada satu hujung, dia bergerak ke tengah, kemudian dia alright. Kemudian dia mengundur ke belakang semula. Mengundur ke belakang daripada tengah ni lah. Okey, mula di dalam tepi ni, dia masuk ke dalam, kemudian dia undur semula. Okey, ada soalan? Jadi ada 4 lah kaedah. Ini namanya kaedah pembajakan. Dia menggunakan alat-alat inilah, sama ada alat pembajakan primer ataupun pembajakan sekunder, bergantung kepada keperluannya. Okey, jadi kalau soalan kata nyatakan 4 kaedah pembajakan. Kalau nyatakan, kamu cuma nyatakan lah. 1. Pembajakan sahala. 2. Pembajakan casting. 3. Pembajakan terkumpul. 4. Pembajakan cara pusingan. Itu nyatakan saja. Tapi kalau soalan itu kita terangkan ataupun huraikan. Huraikan dan terangkan, maknanya kamu kena bagi 1 fakta, kemudian kena bagi 1 ataupun 2 huraian, bergantung kepada jumlah markah. Kalau markah itu 2, kamu bagi 1 fakta dan 1 huraian. Okey, tapi kalau soalan itu 3 markah, kamu bagi 1 fakta dan 2 huraian. Barulah dapat 3 markah. Okey. Okey, right. Dan gambar-gambar ini kamu kena ingatlah. Pembajakan selari bagaimana, pembajakan casting, pembajakan terkumpul, pembajakan cara pusingan. Okey, ada soalan? Ada soalan? Okey, tak ada soalan. Okey, kita teruskan.
Okey, kita tengok video ni dulu. Okey, video ini. Okey, ini adalah gambar apa? Traktor, betul tak? Traktor ni di mana? Di sawah padi. Okey, agak-agak kamu traktor ni ada berapa tayar dia? Okey, bagus. Ada 4 tayar dia. Jadi maknanya traktor ni traktor 4 tayar ataupun traktor 4 roda. Okey. Ini adalah traktor 4 roda. Okey, kita tengok satu lagi. Okey, ini apa dia? Ini pun traktor juga. Jadi traktor ni kamu tengok ada berapa rodanya? Ada 2 roda, betul, bagus. Ada 2 roda. Jadi traktor ini ialah traktor 2 roda. Okey, senang saja kan? Traktor 4 roda dan traktor 2 roda. Alright. Okey, jadi kita sambung balik, tengok pelajaran kita seterusnya. Traktor dalam bidang pertanian. Traktor dalam bidang pertanian. Okey, traktor merupakan satu daripada mekanisasi pertanian. Berfungsi melakukan pelbagai jenis operasi dan kerja. Terdapat beberapa jenis traktor digunakan dalam bidang pertanian di Malaysia, iaitu traktor 4 roda dan traktor 2 roda. Okey, betul tak? Okey. Jadi apa dia traktor 4 roda? Traktor 4 roda digunakan untuk menjalankan pelbagai kerja di ladang seperti membajak tanah, membaja, menyembur racun, merumput, mengangkut dan sebagainya apabila disambungkan dengan implemen berkaitan. Okey. Tu. Berkuasa sederhana berjulat antara 55 hingga 100 kuasa kuda. Itu dia. Okey, itu dia punya power dia. Okey, itu dua benda yang kamu kena tahu. Digunakan untuk bagai kerja di ladang, membajak tanah, menyembur racun, ini semua ni. Dan kuasa kudanya antara 55 hingga 100. Apa dia traktor 2 roda? Digunakan untuk kegunaan di ladang bersaiz kecil dengan jenis kendalian tangan. Nampak dah tadi? Dia tolak guna tangan ya. Jenis kendalian tangan. Okey. Kebanyakan traktor ini digunakan untuk mengendalikan kerja pembajakan ringan sahaja. Okey. Bajakan ringan. Itu seperti peringkat akhir dan pengemburan batas tanaman. Okey. Itu yang pertama. Yang keduanya, traktor ini mempunyai kuasa dia. Kuasa dia antara 5 hingga 15 kuasa kuda ya. Okey. 5 hingga
15 kuasa kuda. Okey, sikit je kuasa dia. Banding dengan traktor 4 roda. Okey, ini adalah gambar traktor 4 roda yang boleh digunakan untuk pelbagai kerja. Sama ada bajak tanah ke, mengembur tanah ke, racun rumput ke, mengangkut ke, apa semuanya menggunakan jentera ni. Jentera yang kita kawal di atas ni. Dia punya kuasa dia sederhana, 55 hingga 100. Yang ini ialah kereta 2 roda yang mana kita terpaksa tolak dia. Tolak menggunakan tenaga manusia. Kerja pun jenis ringan sahaja. Seperti pembajakan akhir. Kuasa dia pun sedikit aja, 5 hingga 15 kuasa kuda. Okey. Okey, ini adalah bahagian-bahagian utama traktor roda. Ini kamu boleh tengok detailnya dalam buku teks kamu, di mana-mana dikatakan bahagian untuk gear pemilihan dia, tuil gear rotor, ni semua ada gambar-gambar di sini. Tuil cram, tuil kawalan, kedalaman. Okey, ini kedalaman ni maknanya kita nak dalam tanah tu berapa, kita guna adjust kat sini ya. Kita adjust kat sini, kita boleh dapat kedalaman tanah tu nak 5 inci ke, 12 inci ke kedalaman dia. Okey, boleh gunakan tuil kawalan kedalaman. Okey, ini tuil kok. Ini kalau kamu pakai motor memang tahulah kok ni. Dan ini untuk menghidupkan kena tarik ni. Okey, ada soalan? Okey, soalan, kalaulah soalan keluar luar soalan ini, bandingkan traktor 4 roda dengan traktor 2 roda. Okey, kalau bandingkan, jadi saya cadangkan kamu buat jawapan dia dalam bentuk apa ni? Dalam bentuk jadual. Okey, tulis kat sini dah pula kan. Okey, nanti saya cari tempat lain lah. Okey. Jadi apa yang kena buat ialah bandingkan traktor 4 roda dengan traktor 2 roda. Apa yang kamu kena buat ialah kamu kena buatkan jadual lah. Dicadangkan buat jadual supaya nampak lebih jelas. Di sini ada 2 saja perbandingan dia. Okey, contoh dia gitu. Jadi kamu type macam ni lah. Traktor 4 roda. Satu lagi, traktor 2 roda. Okey, contoh. Okey, jadi sini kamu boleh type lah apa dia punya perbezaan antara kedua-duanya. Ni boleh kegunaan dia. Kamu tulis kegunaan dia apa. Ini satu lagi ialah kuasa dia. Okey, selesai. Dapatlah 4 markah. Okey, senang kan? Okey, jadi okey, ada soalan. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, mekanisasi ini adalah satu alat yang digunakan untuk memudahkan kerja-kerja pertanian, supaya dengan menggunakan mekanisasi itu produktiviti sesuatu ladang itu akan meningkat. Jadi untuk memilih mekanisasi yang sesuai, dianya bergantung kepada beberapa faktor. Antaranya ialah modal yang kita ada, kemudian kemudahan alat ganti dia, berapakah harga jentera yang kita nak guna, dan sebagainya. Dan kita juga sudah pun membincangkan berkenaan dengan penggunaan mekanisasi dalam peladangan. Selain daripada itu, kita juga sudah membincangkan tentang pembajakan. Ada 4 kaedah pembajakan, iaitu pembajakan sahala, pembajakan casting, pembajakan kaedah terkumpul, pembajakan cara pusingan. Jadi kamu kena ingatlah dia punya kaedah pembajakan dan juga gambar-gambar dia serta penerangan-penerangannya.
Dan last kali kita sudah bincangkan berkenaan dengan traktor dalam bidang pertanian. Okey, traktor dalam bidang pertanian. Dan di akhir nanti saya akan bagi soalan dan kamu kena buatlah latihan soalan itu. Okey, jadi untuk buat soalan ini kamu kena buka Google dan type ni http ni gg.gg/Cikgu Zahuri /PN mekanisasi. Okey, buka Google di sini dan kamu type dekat atas ni gg.gg tadi, gg.gg. Oh, silap. Enter. Okey, kamu akan dapat soalan. Okey, dapat soalan. Okey, dapat. Okey, pertama kamu kena type ni pertanian mekanisasi tingkatan 5, nama penuh kamu. Tulis nama, type nama penuh kamu. Kedua, sekolah kamu SMK dan juga tarikh hari ini adalah 18 hari bulan. Okey, di sini kamu boleh jawab soalan. Terangkan faedah menggunakan mekanisasi ladang. Ini jawapan kamu. Jawapan kamu apa? A apa? Apa jawapan kamu? Kemudian enter. Dapat B. Kemudian C. Okey, jawab apa? Di sini 6 markah bermakna kamu kena bagi satu fakta dan juga huraian dia. Okey, jawab semua soalan. Okey, di sini pun ada jawapan dia. Soal gambar-gambar siap ni kamu tulis saja apa nama kaedah pembajakan di bawah ni. Kemudian selepas sudah jawab semuanya, kamu submitkan. Okey, bila submit, saya akan ataupun cikgu-cikgu yang lain akan dapat jawapan kamu dan cikgu akan semak dan bagi markah di situ. Okey, jadi selamat menjawab soalan, selamat menjalani PKP dengan jayanya. Bersabarlah. Semoga orang yang sabar itu ialah separuh daripada iman. Okey, semoga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bye bye. Untuk mendapatkan video seterusnya, sila tekan subscribe, loceng, like dan share.